Jadi bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Itu nama Nabi Adam disebut dalam Al-Quran. Selepas itu datangnya Nabi Allah Idris, Nabi yang kedua, dengan disebut sebanyak 2 kali namanya di dalam Al-Quran. Dan seterusnya datang Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang disebutkan namanya sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Setelah itu datangnya Nabi Allah Hud alaihi salam, yang disebutkan namanya sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Selepas Nabi Hud datangnya Nabi Allah Saleh alaihi salam, yang namanya disebut 10 kali dalam Al-Quran. Dan selepas itu datanglah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan di sinilah kita akan mencari punca, kita akan mencari sources. Bagaimana sejarah Bani Israel ini boleh keluar. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada sebaik-baik tempat di rumahnya, di masjid ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, sebelum kita memulakan kuliah ataupun ceramah pada malam ini, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pengerusi majlis, kepada ahli-ahli jawatan kuasa yang terlibat di dalam program kita menjayakan pada malam ini. Seterusnya, terima kasih juga kepada YB kita yang turut sama hadir dan sudi datang pada majlis pada malam ini. Alhamdulillah. Baik, tajuk yang diberi, tajuk yang ditaklifkan kepada saya pada malam ini ialah berkaitan dengan sejarah Bani Israel dan seterusnya keterkaitan dengan bangsa Yahudi. Pertama sekali, apa yang harus kita fahami ialah untuk memahami sejarah Bani Israel, sememangnya mereka mempunyai rekod sejarah yang amat panjang. Dan sebelum kita berbicara mengenai mereka, iaitu Bani Israel, kita harus menelusuri satu timeline, iaitu sejarah masa. Bila kita sebut tentang kitab suci yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Saya dan tuan-tuan, puan-puan yang berada di hadapan saya adalah umat Islam yang beriman, yang beriktikad dan mempercayai semua kalam dan firman Allah yang terkandung dan termaktub di dalam Al-Quran. Perlu diberi perhatian apabila kita nak menceritakan tentang sejarah. Al-Quran bukannya kitab sejarah, Al-Quran bukannya buku sejarah. Tetapi ada kisah-kisah dan ayat-ayat di dalam Al-Quran menceritakan tentang persoalan sejarah. Sebab itu, Al-Quran itu bila berbicara, dia bukan datang secara kronologi, tetapi sifat-sifat sejarah yang bertaburan. Jadi inilah kepentingan para ulama untuk membahas, untuk mencari, untuk mengkaji, untuk menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan sejarah, supaya dapat diberi pemahaman yang lebih mudah dan ringkas kepada pembaca-pembaca Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita bermanhajkan ataupun metodologi ilmu sejarah, kalau kita bahas dari sudut timeline, perjalanan masa satu-satu sejarah, kita mulai sejarah sesuatu tamadun, sesuatu peradaban dunia, ataupun kerajaan, negara-negara tertentu, kita mulakan pada tempoh ataupun tarikh yang paling awal. Kemudian timeline dia bergerak dari satu tarikh ke satu tarikh.
Kita kata tarikh-tarikh tertentu sebelum Masihi. Kemudian dibahas tarikh-tarikh tertentu selepas Masihi. Ini adalah bentuk kronologi. Walau bagaimanapun dalam Al-Quran, timeline kita, framework dia ialah zaman para Nabi dan Rasul. Bermula daripada sejarah manusia paling awal yang diciptakan dan dijadikan oleh Allah, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Dan timeline yang Al-Quran bagi berpandukan kepada diutusnya para Nabi dan Rasul. Dengan pengistilahan zaman Adam, zaman Idris, zaman Nuh, zaman Nabi-Nabi seterusnya. Al-Quran bukan datang mencatat ataupun merekod dalam bentuk tarikh. Tarikh-tarikh tertentu. Ada nombor, ada bilangan, ada tempoh. Bukannya mementingkan nama-nama individu. Bukannya mementingkan nama-nama tempat dan sebagaimana metodologi sebenar dalam ilmu dan kajian sejarah. Ini yang kita harus faham. Bila nak berbicara mengenai Bani Israel dari sudut pandang Al-Quran, sudut pandang wahyu, kita harus melihat kepada timeline ataupun framework ini. Jadi bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Adam disebutkan sebanyak 25 kali dalam Al-Quran. Itu nama Nabi Adam disebut dalam Al-Quran. Selepas itu datangnya Nabi Allah Idris, Nabi yang kedua, dengan disebut sebanyak 2 kali namanya di dalam Al-Quran. Dan seterusnya datang Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang disebutkan namanya sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Setelah itu datangnya Nabi Allah Hud alaihi salam, yang disebutkan namanya sebanyak 7 kali dalam Al-Quran. Selepas Nabi Hud datangnya Nabi Allah Saleh alaihi salam, yang namanya disebut 10 kali dalam Al-Quran. Dan selepas itu datanglah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan di sinilah kita akan mencari punca, kita akan mencari sources. Bagaimana sejarah Bani Israel ini boleh keluar. Dan Allah menyebutkan nama Nabi Allah Ibrahim sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Kenapa kita mesti bermula daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Sebab Bani Israel dia ada keterkaitan dengan Yahudi. Dan satu lagi yang kita sering terlupa, mereka juga ada keterkaitan dengan satu istilah yang disebut Ibrani. Ataupun selalu disebut dengan istilah Ibri. Ibraniyun, Ibriniyun. Baik. Sebelum itu, kita kena kenal 2 Nabi yang paling utama. Pertama ialah Nabi Adam, yang kedua ialah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Inilah yang disebut kepada bapa kepada sekalian manusia. Pertama dinisbahkan istilah ini kepada Nabi Adam kerana dia manusia pertama yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala Nabi Allah Ibrahim diberi gelaran yang sama kerana daripada keturunan Nabi Allah Ibrahim inilah akan terpancar, akan keluar 2 bangsa yang besar dan merebak ke serata dunia. Yang pertama ialah bangsa Yahudi dan yang kedua ialah bangsa Arab. Yahudi datang melalui Nabi Allah Ishak, dan yang kedua datang daripada Nabi Allah Ismail alaihi salam. Baik. Untuk memecahkan kunci dan belenggu ni, kita kena bermula dengan Nabi Allah Ibrahim. Dan sebelum itu, apa terkaitan Ibrahim dengan Ibrani? Selalunya bila tuan-tuan berbicara dengan 3 clue penting ni, bila sebut Bani Israel, dia lebih penisbahan kepada bangsa. Bila sebut Yahudi, dia lebih penisbahan kepada agama. Dan bila sebut Ibrani, selalunya lebih penisbahan kepada apa? Ibrani. Lebih penisbahan kepada bahasa. Sebab bahasa kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu adalah bahasa Ibrani. Dan di sini yang paling awal perlu kita bahas. Apa dia itu Ibrani ataupun Ibri, Ibraniyun ataupun Ibriniyun. Pertama ialah kesemua perkataan kalimah dan lafaz-lafaz ini dia berpangkal dan bermuara pada individu yang satu, individu yang sama.
iaitu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Baik, ada beberapa dapatan daripada catatan-catatan sejarah serta kajian-kajian yang dibuat oleh para pengkaji sejarah untuk menisbahkan hal ini. Yang pertama ialah tiga kalimah ataupun bukan kalimah, tiga huruf yang menjadi paksi kepada kalimah ni iaitu Ain, Ba dan Ra untuk memunculkan kalimah Ibrani. Apa dia? Abr. Baik. Nombor satu ialah ada riwayat yang menyebutkan bahawa Ibr ini terhasil ialah kerana bentuk perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Iaitu Nabi Allah Ibrahim dalam sejarah berhijrah. Dengan kata lain berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain dalam keadaan berkehidupan secara nomad. Tuan-tuan faham tak? Belajar sejarah dulu bagaimana kehidupan secara nomad. Jadi dia berhijrah dari satu tempat ke satu tempat. Bermula daripada tempat kelahirannya di Faddam Aram, bumi Babylon dulu. Selepas berlaku kes Namrus yang pada ketika itu telah membakar dan menghukum Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Jadi selepas peristiwa pembakaran Nabi Allah Ibrahim, maka bermulalah perjalanan hijrah dari satu tempat ke satu tempat yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama isteri dia. Siapa? Sarah. Dan juga anak saudaranya. Siapa anak saudara Nabi Ibrahim?